Pengenalan bagi makanan tradisional di Malaysia. Di Malaysia, Melayu, Cina, India dan pelbagai kaum etnik yang lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Hal ini telah menghasilkan Malaysia menjadi negara yang mempunyai gabungan budaya yang unik. Oleh yang demikian, Malaysia kini mempunyai variasi budaya dari segi makanan, sambutan perayaan, pemakaian tradisional dan banyak lagi. Seperti yang kita sedia maklum, setiap kaum di Malaysia ini mempunyai makanan tradisional kaum masing-masing. Makanan tradisional terbahagi kepada makanan basah dan makanan kering. Antaranya ialah nasi lemak, thosai dan yong taufu. Makanan tradisional disukai kerana rasa, tekstur dan aromanya mempunyai keunikan dari budaya masing-masing. Antara objektif video ini termasuklah untuk melihat sebanyak manakah pengetahuan mahasiswa terhadap makanan tradisional di Malaysia dan untuk mengenal pasti apakah punca-punca mahasiswa tidak cakna akan pengetahuan tentang makanan tradisional di Malaysia. Di dalam video ini terdapat 4 sejarah makanan tradisional di Malaysia. Yang pertama iaitu Melayu. Masakan Melayu adalah masakan orang Melayu yang berasal daripada Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei yang dahulunya dikenali sebagai Nusantara. Setiap daerah mempunyai makanan tradisional Melayu yang tersendiri. Penggunaan rempah ratus serta santan untuk menghasilkan makanan yang berlemak dan pekat menjadikan ia sebagai ciri utama masakan tradisional masyarakat Melayu. Nasi lemak merupakan satu daripada makanan utama yang tersenarai sebagai makanan tradisi di Malaysia. Nasi lemak ini dijadikan makanan ruji harian tanpa mengira pagi, petang ataupun malam. Gelaran nasi lemak ini merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa untuk menambahkan lagi rasa pada nasi tersebut. Menurut Bibi Mokrat 2017, sejarah awal guna nasi lemak dikatakan bermula ketika masyarakat Melayu yang mula menetap di Pimpai dengan memaksimumkan penggunaan bahan-bahan yang mudah didapati di kawasan tinggal mereka seperti santan daripada buah kelapa yang dipetik dari pokok, kangkung yang banyak tumbuh meliar dan ikan yang ditangkap di laut, maka terciptalah nasi lemak. Secara tradisionalnya, ia akan disajikan bersama bungkusan daun pisang yang berbentuk segitiga sebagai bungkusan makanan bagi memudahkan para petani untuk membawa bekal mereka ketika bekerja di bendang. Nasi lemak bukan sekadar sebuah hidangan biasa, akan tetapi merupakan sebuah lambang keunikan dan keistimewaan yang seharusnya menjadi kebanggaan negara. Rendang merupakan makanan yang berasal dari Padang, Indonesia dan merupakan salah satu hidangan istimewa masyarakat Minangkabau. Menurut Ilis Sakinah 2017, di Malaysia terdapat populasi Minangkabau yang besar di Negeri Sembilan. Oleh disebabkan budaya Minangkabau dibawa dan diadaptasi menurut cara masyarakat setempat, budaya dan masakan masyarakat Malaysia juga sedikit sebanyak dipengaruhi. Setiap negeri mempunyai hidangan rendang yang tersendiri menyebabkan resepi rendang dipelbagaikan supaya boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Rendang dimasak bersama santan serta ayam, daging lembu atau daging itik mengikut cita rasa masing-masing. Bahan-bahan lain seperti rempah, cili giling, serai, daun kunyit, halia dan bawang merah akan dimasak sekali selama beberapa jam agar daging dimasak lebih empuk. Masakan ini boleh bertahan selama 3 bulan tanpa merubah rasa asal dan aroma hidangan. Kebiasaannya rendang boleh dihidang sebagai lauk untuk dimakan bersama ketupat, lemang, nasi himpit atau derata begitu sahaja. Ia merupakan salah satu makanan yang disajikan pada hari-hari perayaan dan kenduri keramaian. Masyarakat Cina juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri dari segi budaya hidangan dan makanan mereka. Mengikut penulis Parwarti binti Kimi dalam tulisannya yang berjudul Ethnic Hokkien pada tahun 2012, pendatang Cina yang pada awalnya menetap di kawasan yang berbeza di seluruh tanah Melayu dan Borneo telah membawa bersama mereka tradisi makanan dan resepi asal-usul mereka di China, di mana resepi ini telah diubah suai dan diselitkan dengan ciri-ciri rumah tempatan baru mereka di Malaysia. Namun, makanan tersebut masih mengekalkan tradisi dan identiti Cina yang tersendiri.
Selain itu, mengikut penulis Itarah dalam keratan artikel 16 pilihan jenis makanan tradisional Cina wajib anda cuba pada tahun 2012, yisang adalah hidangan wajib semasa perayaan Tahun Baru Cina. Makanan ini dihidangkan sepanjang sambutan Tahun Baru Cina lunar. Masyarakat Cina juga mempercayai bahawa ikan adalah pembawa rezeki kepada mereka. Hidangan yisang ini telah wujud sejak dinasti Song lagi. Ia merupakan masakan yang akan dihidangkan sempena upacara keagamaan. Yisang diperbuat daripada potongan kecil ikan, terutamanya ikan salmon segar, kacang tanah, cili, lobak putih, lobak merah, halia, daun limau purut, daun pasli Cina, biji-bijian bakar dan udang kering goreng, manakala kuahnya pula diperbuat daripada sos pelam. Untuk menikmatinya, yisang akan digaulkan dengan mengangkatnya tinggi-tinggi menggunakan kayu penyepit sambil melaungkan lohe beramai-ramai. Menurut kepercayaan mereka, semakin tinggi makanan itu dilambungkan, semakin melimpah rezeki serta semakin mewah mereka. Mengikut penulis Nur Fazatul Hazirah dalam keratan blog Makanan Tradisi Malaysia pada tahun 2016, kuih bulan adalah sejenis kuih yang sering dimakan sewaktu perayaan pertengahan musim nuru pada hari ke-15 bulan Ogos bagi kalender lunar. Pada ketika itu, orang ramai akan memakan kuih bulan untuk sembahyang Qamari dan sambil memerhatikan bulan. Menurut cerita terdahulu, kuih bulan ini diambil berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di negara China semasa pemerintahan Puak Mongol dinasti Yuan yang agak tegas dan kejam. Undang-undang yang tidak masuk di akal ini dikenakan ke atas rakyat Cina supaya tiada satu pun yang dapat menggugat kuasa mereka. Oleh hal demikian, rakyat Cina dengan dorongan Puak Muin bersepakat untuk memberontak. Pada suatu malam, di mana bulan sedang mengambang, mereka membuat kuih yang berbentuk bulan beramai-ramai. Tidak lupa juga pesanan yang menerangkan cara untuk memberontak diletakkan di tengah-tengah kuih tersebut. Usaha ini telah berjaya menggulingkan kerajaan Mongol. Sehingga kini, peristiwa ini dirayakan pada setiap tahun oleh masyarakat Cina. Bagi masyarakat India pula, makanan India di Malaysia berasal dari pendatang yang merupakan keturunan dari kawasan bersejarah di India. Oleh itu, sebahagian besar masakan India di Malaysia diilhamkan dengan sifat dan rasa selatan India. Dalam masakan masyarakat India, minyak sapi menjadi pilihan untuk memasak sesuatu hidangan. Daun kari juga digunakan secara meluas dalam masakan masyarakat India untuk membangkitkan bau harum hidangan tersebut. Contoh makanan tradisional India yang pertama ialah muruku. Menurut Durga Devi dalam blognya Makanan Tradisional Kaum India pada tahun 2016, muruku merupakan makanan tradisional kaum India yang sangat popular di Malaysia, terutamanya pada musim perayaan kaum India iaitu Deepavali dan Thaipusam. Muruku dalam bahasa Tamil bermaksud untuk putar. Oleh demikian, nama makanan ringan ini diambil sempena bentuk fizikalnya yang berputar. Menurut penulis Itawarah dalam blognya 29 makanan tradisional India unik dan terbaik pada tahun 2012. Thosai merupakan makanan tradisional India yang menjadi pilihan masyarakat Malaysia yang popular. Thosai ini merupakan sejenis makanan seakan lempeng yang dibuat dengan menggunakan adunan yang ditapai beberapa jam. Nama lain bagi thosai adalah dosa, dosai, dosai, thosai ataupun cakuli. Makanan ini diperbuat daripada beras dan kacang dal hitam bersama rempah rantus untuk menambahkan rasanya. Lazimnya, thosai dihidangkan bersama dengan aneka kuah, contohnya kuah dal, kari ayam, kari ikan serta chutney. Chutney ialah kuah pekat yang diperbuat daripada perencah rempah dan cili digaul bersama kelapa yang telah digisar. Oleh itu, thosai menjadi makanan yang kaya dengan karbohidrat dan protein. Sabah dan Sarawak pula merupakan negeri yang mempunyai keunikan kebudayaan yang tersendiri. Disebabkan dua buah negeri ini terpisah daripada negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia, makanan di antara etnik-etnik yang terdapat di Sabah dan Sarawak adalah berbeza. Mempunyai lebih daripada 30 etnik dan dengan keadaan geografi yang pelbagai, Sabah dan Sarawak menyediakan pelbagai jenis variasi makanan. Terdapat pelbagai makanan tradisional yang wajib digemari rakyat Sarawak. Antaranya ialah umai. Umai merupakan makanan tradisi orang Melanau. Diceritakan pada zaman dahulu,
Sekumpulan nelayan turun ke laut untuk menangkap ikan. Setelah mendapat hasil tangkapan yang banyak, para nelayan ini berasa lapar. Namun, bekalan makanan mereka tertinggal di rumah. Dan salah seorang mereka membawa sagu dan asam payah. Mereka mendapat idea untuk menghiris isi ikan yang mereka peroleh dengan nipis dan digaulkan bersama perahan serta isi asam payah dan dicampurkan air laut yang masin untuk menggantikan garam. Kemudian, ikan mentah itu digaul sebati dengan sagu. Dari situlah mereka mula menamakan juadah itu umai. Mereka kembali dari laut dan menceritakan kepada penduduk kampung. Umai mula diubah suai cara penyediaannya dengan diadunkan dengan bahan lain seperti limau atau cuka, cili dan bawang merah. Makanan tradisional di Sabah juga tiada kurangnya. Antara makanan tradisional di Sabah ialah sup ayam lihing ataupun lebih dikenali sebagai sup manok lihing. Bahan yang diperlukan ialah seekor ayam kampung, halia serta sejenis minuman keras yang dikenali sebagai lihing dalam kalangan kaum kadazan dusun. Cara penyediaannya ialah dengan merebus daging ayam yang telah dipotong bersama lihing, hirisan halia, garam dan serbuk perasa. Mengikut tradisi kaum kadazan dusun, makanan ini sangat sesuai dihidang untuk wanita yang baru lepas bersalin. Kesimpulannya, pengetahuan terhadap makanan tradisi di negara kita amatlah penting bagi memastikan ianya tidak pupus ditelan dek zaman. Hal ini kerana masalah tidak cakna akan pengetahuan terhadap makanan tradisi di negara ini boleh menyebabkan anak-anak generasi akan datang tidak dapat merasa dan mengenali makanan tradisi negara kita. Kesannya, mereka tidak akan berbangga terhadap budaya negara sendiri. Oleh itu, masalah ini perlu dipandang serius dan dicegah sebelum makanan tradisional kita semakin dilupakan. Antara langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah tersebut ialah orang dewasa perlulah memainkan peranan dengan memupuk anak-anak muda generasi sekarang dan generasi akan datang supaya kekal menggemari makanan tradisional di negara kita. Sebagai contoh, orang-orang dewasa perlu sentiasa menyajikan hidangan makanan tradisi di rumah. Contohnya, kuih tradisi boleh dijadikan sebagai pencuci mulut bagi menggantikan aiskrim, puding atau hidangan-hidangan barat yang lain.